Ni hak tu imam. Tu imam takbir kuat. Allahu Akbar kuat. Ketika takbir ihram pun kuat. Ketika takbir berpindah rukun pun kuat. Qasaknya apa? Qasak zikir. Okey. Qasak zikir campur dengan memperdengarkan akan makmum. Okey. Sebab ada lagi qasak zikir. Qasak memperdengarkan. Batal solat imam. Tak ada qasak apa-apa. Tak ada qasak apa-apa. Memang tidak ada qasak memperdengarkan. Tapi ada dah qasak zikir. Tak ada qasak apa-apa. Qasak zikir pun tak ada. Maka lari daripada bacaan solat, Quran, zikir dan doa. Maka batal solat. Mana? Lepas Imam beri salam, Imam ada sepatah. Imam baca kuat-kuat saat ni tu. Imam kosak apa? Kosak apa? Kosak ni semua dengar. Imam kata, batal tu Imam. Mana? Gelepor lah sejik surah. Kita tanya tu Imam gitu. Ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Imam tiap-tiap kali kuat tu, kosaknya mestilah kosak zikir. Ataupun zikir serta memperdengar. Tiap-tiap dalam solat sampai ke salam. Kenapa salam tu imam kuat? Kosak zikirnya, niat zikir. Itu ya. Sebab kalau kita sembahyang solat, adakah salam kita kuat? Assalamualaikum warahmatullahi. Kuat ke perlahan? Perlahan. Tapi jadi imam kuat. Sebab apa awak kuat? Sebab maksud makmum dengar. Bukan dah tu. Dia kosak tu lain. Dia tak ada kosak zikir. Batal solat. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi pandangan ni agak sukar untuk imam. Dah kosak zikir, kosak zikir, kosak zikir. Tak kosak apa-apa tu, batal lagi. Itu masalahnya. So imam kadang-kadang Allahu Akbar tengah-tengah tu, tengah-tengah. Saya tak ingat ke apa dah. Saya ingat dah yang kosak zikirnya. Maka duduk nombor 4, tidak kosak apa-apa. Batal solat imam. Jadi hak tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Memang kadang-kadang tidak dinyatakan. Sebab agak letih tu imam. Nak kuat zikir. Nak kuat nak zikir. Nak kuat nak zikir. Akhirnya tu imam bilangan rakaat pun ngigar ke dia. Dah ada mikir lain. Allahu Akbar ni zikir ni. Sami Allah mana ni zikir ni. Allahu Akbar ni zikir ni. Lepas tu akhirnya rakaat berapa? Tak ingat dah mengigar dia. Dah rakaat berapa dah. Memang agak sukar. Tapi itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi memang agak sukar kepada imam. Lelah imam. Kalau nak kena qasak zikir semua. Sebab tidak qasak apa-apa nombor 4 tu batal lagi. Jadi pandangan yang agak pertengahan. Pandangan Imam Zarkashi. Pandangan Imam Zakaria Al-Ansari. Pandangan Zakaria Al-Ansari. Masa takbir mula-mula tu, Allahu Akbar. Dia niat zikir di situ. Lepas tu takbir kemudian tu, tak apalah, hilang niat zikir pun tak apa dah. Dia permulaan dia kena niat zikir. Zikir serta memperdengar pun tak apa. Tapi permulaan kena ada niat zikir. Lepas daripada tu sampai ke salam, tak ada niat zikir dah, tak apa. Itu pandangan Zakaria Al-Ansari. Itu lebih ringan. Tapi kalau mazhab-mazhab lain dia tidak ada. Walaupun imam niat semata-mata nak memperdengarkan akan makmum pun tak apa. Itu kebanyakan mazhab. Lepas tu kata tak sudut korek awak tu imam lah. Sebab masa niat zikir belaka tiap-tiap tasbih kuat tu lelah tu imam. Tapi memang itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab tu kadang-kadang ialah kita pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi kalau siapa ke dan memang si imam tak, dia banyak si imam dia duduk situ je sebenarnya, duduk mufak ni. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mikir apa-apa pun. Dia tak mikir pun kosak-kosak zikir tak ada. Biasanya dah mufak. Tak apalah, tak tanyalah. Ada kita cerita bab ilmu hak muktamad Syafi'i kita. Hak muktamad Syafi'i kita. Dia baca kuat tu jadi benda lain dia tu. Sebab asalnya perlahan. Bila baca kuat, kerana apa tu? Kenapa baca kuat? Kerana memperdengarkan makmum. Itu kerja lain jadinya. Walaupun makmum kita sekalipun. Jadi kosak apa? Kosak memperdengarkan nombor 3. Kata memperdengar, jangan kosak zikir ketek. Tak apa. Jangan dia kosak zikir je. Tak kosak apa-apa nombor 4. Batal juga. Kena.
Dia kena tanda gini. Ialah ilmu. Kita faham satu ilmu, satu masalah. Khairun min an yusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sembahyang, bukan sama. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dah selama duduk sini sejam lebih ni, tak faham satu masalah. Itu kelebihan belajar. Patut nak banding dengan ibadat-ibadat sunat belajar ni. Tak banding ibadat sunat tak ada banding. Patut semua dia belajar semua. Sebab apa saya main sunat, bobo kapik-kapik je dia kata. Main sunat lain tak ada dah. Kalau bon nak ngaji Quran tu dia tebal-tebal sain semuka gitu. Dia kata, dia ni malah. Mata pula, mata dah apa comel dah. Nak berzikir pun malah. Sunat-sunat ni lah. Nak selawat pun malah. Maka kelebihannya belajar. Kita faham satu masalah. Imam contoh macam mana. Kita tak pernah mau jadi imam. Mana ilmu ni tak ada di amalan kita. Sebab kita tak pernah jadi imam. Hak tegur subhanallah tadi. Perempuan tak tegur subhanallah. Tak ada amalan kita pun. Tapi kita faham masalah tu boleh pahala dah. Tapi masalah kita faham. Yang tak berbabit dengan amalan kita. Lama mana kita boleh ingat? Kalau hak minggu lepas minggu ni tu ingat lagi lah. Cuba sebulan akan datang. Tanya pula. Tak ingat. Sebab apa? Sebab kita tak guna. Bukan amalan kita. Tapi tak kira sama ada kita beramal atau tidak. Kita belajar tetap boleh pahala. Contoh-contoh lah. Ini kita ngaji kita sampai depan tu. Masuk bab zakat. Zakat ternakan. Ada lembu kambing ni. Unta ada. Ayam pun tak ada Lepas tu belajarlah zakat unta lah, zakat lembu lah berapa ekor, zakat kambing lah berapa ekor. Lepas tu boleh amat ke tak? Tak boleh amat. Lepas tu tak boleh pahala belajar. Boleh pahala. Walaupun tak boleh amat apa. Zakat pertanian. Pertanian. Ada sawah padi. Sayur pun tak ada. Zakat galiang. Emah apa galiang. Galiang mana? Korek mana-mana takat di kerajaan. Tanah kita hak atas tanah kita, hak bawah hak kerajaan. Jadi tanah kita boleh faham lapis atas tanah kita. Kalau bawah tak ada emas aja boleh kerajaan lalu dah. Kita ingat ke tanah kita siapa 7 lapis tu? Dah, lapis atas tanah kita. Lapis bawah kerajaan lalu dah. Jumpa galian, gali sendiri takat. Apa hak dia dah bukan hak kita. Dah nak cerita mana kita belajar zakat galian. Memang tak ada kena-kena dengan amalan kita. Tapi ilmu boleh pahala. Masuk bab haji. Kita belajar bab haji. Kita haji gida. Mungkin tak gida. Ataupun kita ni orang tak ada kemampuan. Ada kata kok. Memang tak pergi Mekah lah. Tapi kalau belajar tak boleh pahala. Boleh pahala. Tapi bila tak beramal ingat ke tak? Takkan ingat akan datang. Tak akan ingat tu cerita lain. Boleh pahala tetap boleh pahala. Ini kelebihan belajar. Lepas tu kalau tahu kelebihan belajar takkan tinggal belajar. Sebab kita dah urut nak amal sunat ni. Dah faham satu masalah. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Bulan Ramadan pun tak ada 1000 rakaat 20 rakaat. Siapa 30 malam baru nak 100 rakaat. Ni 1000 rakaat. Lebih baik bukan sama. Lebih baik. Ni cerita pula tu imam bukan kita. Lepas tu pula ni cerita muktamad. Kalau mazhab-mazhab lain tak ada. Tu imam Allahu Akbar. Ni apa tu imam? Nak semua dengar belakang lah. Dia takkan takbirnya kuat. Mazhab lain tak ada masalah apa-apa. Tak ada apa kosak apa-apa pun. Tapi nak cerita kalau mazhab Syafi'i kita kena kosak tiap kali kuat. Datuk imam boleh ke nak jaga gitu? Tapi ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Lepas tu kata kita ni belajarlah fiqh mazhab Syafi'i. Tapi dia kena buka-buka sikit lah. Sebab kalau rakyat Datuk Imam, kalau tanya Datuk Imam hak niat zikir ni, terah tak sebab lah. Tapi kalau rasa-rasanya Datuk Imam kita ni fiqh tak mengaji mana, mengaji Quran je. Kalau tanya bab Datuk Imam nak habis patah, Datuk Imam takbir kuat kat Datuk Imam kosak apa? Kosak apa lagi? Kosak nak sawak dengar lah. Siap Datuk Imam, batal Datuk Imam. Nikah tu imam. Gitulah.
Mana kita royak pandangan hak kita mazhab Syafi'i. Lepas tu yang sepit sangat. Kita faham orang kita ni, mazhab lain tak ada apa-apa, kuasa apa-apa pun. Nah gitu je lah. Tapi kena royak mazhab Syafi'i dulu. Macam cerita bab tayamum dululah, tayamum kan. Tayamum. Kena tahu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki Hanafi tak ada tayamumnya. Kalau balut ambil semayang, tempat balut sapu air je. Basuh tangan, sapu air tak balut. Tak ada tayamum. Mudah. Yelah mazhab Maliki Hanafi. Lepas apa cerita payah? Tu mazhab Syafi'i, kena cerita mazhab Syafi'i dulu. Tapi payah sikit lah. Bukan kata payah nak amal, nak faham pun payah dah. Lepas tu nak amal pula. Sebab itulah maknanya, hak ilmu, hak ada dalam kitab, kita cerita hak ada dalam kitab, kodok-kodok. Lepas tu kita pun cerita hak pandangan lain. Hak pentingnya akidah. Itu je. Akidah tu nombor satu lah. Lepas tu tak ada tu. Salah situ tak ada giang lah. Hak pekoh ni gitu-gitulah. Kalau kita tu imam, saya dah uti pun nak zikir. Tak apalah, mazhab lain okey je. Saya kodok-kodok semayang. Okey je. Sekarang ni nak pakai mazhab lain lah. Main niat kosak zikir pening tu imam. Nak tumpu ke solat. Tak apalah. Gitu je lah. Hak pekoh. Tapi untuk orang mengajar, dia kena ajar molek dulu mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i agak payah, dia kena ajar tu dulu. Tapi jangan berhenti setakat tu. Sepit orang. Kena cerita pula pandangan begini. Kita nak 2 kitab ni kena 3 jam.